Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Sementara kita menunggu peserta lain, kita cuba buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan theme B, diagram theme B, iaitu berkaitan dengan haraf jar. Haraf jar. Haraf jar merupakan salah satu haraf kata tugas yang amat popular lah, yang amat banyak digunakan di dalam Al-Quran. Okey, ini haraf jar kat sini. Jadi haraf jar ini, kenapa namanya haraf jar? Yang pertama, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu dinamakan kata sendi. Okay, cuma di sini dikatakan haraf jar kerana dia melihat kepada fungsi haraf ini, fungsi haraf ini yang menjadikan kalimah selepasnya itu pada kedudukan bawah ataupun pada baris bawah. Jadi bila kita sebut bahawa selepas kalimah haraf jar ini, kalimah yang mesti berbaris bawah atau kedudukan bawah, bermaksud kalimah yang ada selepas haraf jar ini mesti isim. Kalimah selepas haraf jar ini mesti perkataan isim, tidak boleh perkataan yang lain. Kerana apa? Kerana contohnya fi'il dia tidak boleh berbaris bawah. Fi'il dia tidak boleh kedudukan bawah. Yang hanya khusus untuk kedudukan bawah ini adalah isim sahaja. Jadi bermaksud bila sebut haraf jar, kalimah selepas haraf jar mesti isim. Dan isim yang berada selepas haraf jar dinamakan sebagai isim majrur. Ini istilah dalam bahasa Arab lah, dalam grammar, majrur. Apa maksud majrur? Iaitu di baris bawah, dibaris bawahkan ataupun diletakkan pada kedudukan bawah. Itu isim majrur. Jadi kalimah-kalimahnya yang inilah yang banyak digunakan. Okey, contohnya perkataan yang pertama min. Min ini bermaksud daripada. Okey, jadi haraf jar min. Min ini maksudnya daripada. Dan daripada ini antara maksud digunakan adalah menunjukkan permulaan. Permulaan sesuatu. Macam contoh, safartu min Madinati ilal Makkah. Saya bermusafir dari Madinah ke Mekah. So permulaan permusafiran saya adalah daripada Madinah. Sebab safartu min Madinah. Saya bermusafir dari Madinah. Dia panggil permulaan. Min juga adalah bermaksud kepada sebahagian. Sebahagian ni maksudnya, contohnya anfaqtu min mali. Saya telah menginfakkan sebahagian min mali. Sebahagian harta saya. Sebahagian harta saya ni maksudnya 1/10 ke, 1/6 ke, 1/7 ke, 1/8 ke, itu dipanggil sebahagian min. Bukan sebahagian ni maksudnya separuh. 1/2 bukan. Sebahagian ni sebahagian kecil ke sebahagian besar dalam harta saya tu saya infakkan, so kita gunakan min. Okay, min. Ustaz nak tanya, kalau min tu kan, kalau kita doa kan ada min macam min muslimin wal muslimat, ataupun kita berdoa waja'al min tahti. Min tu apa maksud dia? Min itu boleh kita kata di kalangan. Di sebahagian, tapi dia bermaksud di kalangan. Di kalangan. Di kalangan. Maksudnya kita ini sebahagian daripada orang Muslim. Ij'alni minal muslimina. Jadikanlah saya, min maksudnya sebahagian ataupun di kalangan.
Termasuk dalam kita ni, termasuk di dalam kalangan orang Muslim. Itu dia panggil min. Minal muslimin. Ij'alni minal muslimin. Ij'alni minas sabirin. Jadikanlah saya ini, ataupun ij'alna, jadikanlah kami minas sabirin. Di kalangan orang-orang yang sabar. Maksudnya min itu di kalangan ataupun sebahagian. Termasuk sebahagian daripada kalangan orang-orang yang sabar. Itu maksud min. Kemudian ala. Okay, jadi min ni ada banyak lagi lah maksud-maksud yang digunakan. Okay, cuma kita tahu ia adalah haraf jar. Okay, kemudian ala. Okay, ala ni atas. Okay, ke atas ataupun di atas. Okay, ke atas. Ke atas. Contoh, Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Maksudnya, semoga salam itu, kesejahteraan itu turun kepada kamu. Itu maksud Assalamualaikum. Okay, dia doa kan. Jadi maksud Assalamualaikum tu, semoga kesejahteraan turun kepada kamu. Itu dia panggil ala. Dan ala juga menunjukkan tempat. Tempat ni maksudnya kalau benda, contohnya meja lah. Okay, meja. Kemudian ada benda di atas meja, buku. Buku di atas meja. Itu dia panggil ala. Dia panggil bersentuh. Okay, sentuh, bersentuh. Macam laptop di atas meja, maka kita gunakan ala. Okay. Telefon di atas meja, maka hatif ala tawilah. Telefon di atas meja itu ala. Okay, kalau dia panggil di atas tetapi tidak bersentuh, dia menggunakan perkataan lain. Menggunakan perkataan lain, tak gunakan ala. Kalau benda tu, kita nak katakan benda tu di atas tetapi tidak bersentuh, maka kita guna perkataan yang lain. Kalau ala ni selalunya bersentuh lah. Bersentuh. Objek atas bersentuh dengan objek di bawah. Okey, ke atas. Dan juga digunakan perkataan ini untuk menunjukkan wajib. Kalau perbincangan bab hukum hakam, as-salatu ala kulli muslimin. Maksudnya salat itu wajib ke atas setiap muslim. Atau kalau disebut as-salatu ala kulli muslimin. Ala tu maksudnya wajib. Okay. Kemudian B. Okay, B ni adalah haraf jar bermaksud dipanggil isti'anah. Okay. Meminta pertolongan. B. Meminta pertolongan. Itu antara maksud dia lah. Ataupun dia menunjukkan kepada alat. Alat. Meminta pertolongan ni macam contoh kita baca bismillah. Okay. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Okay. Jadi dengan nama Allah, tiba-tiba je dengan nama Allah. Okay. Jadi maksud apa dengan nama Allah ini? Saya membaca, contohnya saya membaca, saya mulakan dengan bismillah, dengan nama Allah. Apa maksud dia? Maksudnya saya membaca dengan pertolongan, dengan meminta pertolongan Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, supaya barakah. Okay. Kemudian alat ni contohnya saya menulis dengan pen. Katabtu bil qalam. Saya menulis bil qalam dengan pen. Jadi digunakan alat lah. Dinamakan sebagai alat sesuatu. Ini saya ringkas. Ila. Ila ini maksudnya sehingga. Ila ni sehingga. Maksudnya sampai kepada suatu destinasi. Hingga, sehingga. Okay, ila. Macam tadi saya bagi contoh. Safartu min Madinah ila Makkah. Maksudnya saya berhenti di mana? Permusafiran saya ke Mekah. Sampai je Mekah saya stop. Okey, itu bermaksud daripada perkataan ila. Okey, sehingga panggil penghujung lah ataupun destinasi yang kita tuju. Okey, kemudian fi. Fi ni dalam. Okey, fi ni dalam menunjukkan satu tempat. Maksudnya contohnya usalli fil masjid. Saya solat dalam masjid. Usalli fil masjid. Saya solat dalam masjid. Itu guna haraf jar fi. Okey, fi. Kemudian ka. Ka ini bermaksud seperti. Seperti maksudnya kita nak menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Macam kita kata al-khatib, orang yang berkhutbah itu kal asadi, seperti singa. Khatib itu kal asadi, seperti singa.
Sebab apa seperti singa? Kerana semasa dia membaca khutbah dalam keadaan yang sangat tegas, garang. Jadi kita kata al-khatib kal asadi. Al-khatib, al-khatibu, khatib, orang yang berkhutbah, kal asadi. Kal asadi. Kal asadi, seperti singa. Asadi ni, asad ni singa lah. Okey, singa. Asadi. Di bahagian bawah. Okey, sebab apa kita katakan khatib itu seperti singa? Kerana ketegasannya. Okey. Kemudian an. Okay. An ini bermaksud daripada, dia maksud daripada, dan bermaksud an ini mengenai ataupun tentang sesuatu. Macam saya katakan, saya membincangkan takallam tu, saya membincangkan an Malaysia. Saya membicarakan mengenai Malaysia. An. Okey, an. Baik. Kemudian rubba. Okay, rubba ni dia ada dua maksud. Rubba ini pertama berkenaan dengan sedikit dan maksud rubba juga adalah banyak. Ini lihat pada wakil lah, lihat kepada realiti yang berlaku. Macam saya katakan, sedikit sahaja lelaki baik di kawasan ini. Rubba rajulin karimin laqaitu. Sedikit sahaja lelaki yang baik di tempat ini. Sebab apa? Tempat itu tempat yang kurang didikan, kurang, tempat itu tidak ada majlis ilmu. Maka akhlak orang itu di kawasan itu adalah sangat kasar. Okay? Tidak meraihkan orang lain. Jadi rubba tu maksudnya sedikit. Tetapi kalau kawasan yang banyak majlis ilmu, okay, banyak orang-orang yang baik, kita gunakan rubba juga. Rubba rajulin karimin laqaitu, banyak lelaki yang saya jumpa, okay, yang baik. Jadi di sini tengok kepada situasi lah. Rubba ni digunakan untuk sedikit ataupun digunakan untuk maksudnya banyak lelaki ataupun banyak sedikit. Sedikit lelaki, banyak lelaki ataupun sedikit lelaki. Okay, ini untuk rubba. Kemudian li ataupun la. Li ataupun la. Li ni haraf jar li ni, kenapa dia letakkan dua baris? Li dengan la. Kalau isim biasa, kalau haraf jar ini, okay, kemudian ada isim yang biasa. Contohnya li Muhammadin. Okay, milik Muhammad. Li Muhammadin. Okay, isim yang biasa, nama orang ke, maka digunakan li. Okay, li Zaidin. Bagi Zaid. Milik Zaid. Li Zaidin. Okay, li Fatimah. Okay, li Fatimah. Nama orang. Li Fatimati. Okay, li Fatimata. Li Fatimah. Jadi li. Tetapi la, baris atas ini digunakan apabila bercantum dengan haraf jar. Contohnya lahu, bagi Allah. Lahu, baginya. Lahu, baginya. Laka, bagi engkau. Untuk engkau. Okay. Lakum, bagi kamu semua. Okay, lakum. Bila dia bertemu dengan haraf jar, maka dia punya baris untuk haraf jar ini, okay, kalau dia bercantum dengan dhamir muttasil, kalau haraf jar ini bercantum dengan dhamir muttasil, maka baris kepada haraf jar ini, lam ni adalah la bagi atas. Lahu, laka, lakum, dan banyak lagi lah haraf jar, dhamir muttasil. Tapi kalau bertemu dengan isim biasa, okay, digunakan li. Li Muhammadin, li Zaidin, li Fatimah. Ini untuk perkataan li. Boleh? Jadi haraf jar ini nanti kita lihatlah dalam Al-Quran penggunaannya. Baik. Kita masuk perbincangan kita iaitu pada fi'il amar. Ya. Baik.
sedikit berkenaan dengan fi'il amar. Fi'il amar ini adalah fi'il, kata kerja dalam bentuk arahan. Dalam bentuk arahan, mengarahkan sesuatu. Itu kalau kita lihat kepada peringkat tertinggi kepada peringkat yang rendah. Tetapi untuk peringkat yang rendah kepada peringkat yang tinggi, dia dipanggil doa. Fi'il doa. Okey, kerana apa? Kerana kita nak beradab dengan Allah. Contohlah, kalau daripada kita kepada Allah, kita guna fi'il amar. Okey, tetapi namakan fi'il doa. Baik. Maka dalam fi'il ini, okey, tuan-tuan dan puan-puan lihat, fi'il amar ini dia ada 6 sahaja bentuk dia. Okay, berdasarkan dhamir anta, engkau seorang lelaki, antuma, engkau dua lelaki, antum, engkau ramai lelaki. Okay, anti, engkau seorang perempuan, antuma, engkau dua perempuan, antuna, engkau ramai perempuan. Maka fi'il dia adalah beginilah, unsur. Okay, unsur. Dia mesti mati kat belakang. Okay, kalau huruf yang akhir itu tidak bercantum, tidak ada huruf mat. Okey, tidak ada huruf mat. Jadi kalau tak ada huruf mat, dia mati. Unsur. Okey, dan biasanya ada hamzah wasal. Biasanya lah. Tapi bukan wajib. Hamzah wasal ini bukan wajib ada. Tetapi kadang-kadang ada perkataan-perkataan fi'il amar didatangkan dengan hamzah wasal. Okey, unsur. Okey, yang kedua adalah unsura. Unsura, kalau kita lihat ada alif kat ujung ni. Okey, alif huruf mat. Okay, jadi mat di sini, unsura di sini, alif ni menunjukkan dua orang. Dua orang. Okay, jadi saya sebut tadi dia kena mati, unsur. Memang betul dia kena mati. Tetapi di sini dia tak boleh mati sebab ada alif. Okay, untuk perkataan unsura ni, ra ni tak boleh mati. Seperti atas. Sebab apa tak boleh mati seperti atas? Kerana dia ada alif. Unsura. Okay, dia ada alif. Menunjukkan dua orang. Okay. Kemudian antum, unsuru, antum kamu semua lelaki, unsuru, bantulah oleh kamu semua lelaki. Maka di sini, okey, dia ada huruf waw. Huruf mat waw ni. Huruf mat waw menunjukkan ramai. Dan hamzah wasal ni kita baca dengan bagi depan, unsur, unsura, unsuru ni kerana kita lihat kepada huruf sad. Apabila huruf sad bagi depan, maka hamzah wasal pun kena baca dengan baris depan. Unsur, unsura, unsuru. Baik. Kemudian anti, engkau seorang lelaki. Unsuri, ada huruf ya di belakang. Ada huruf mat ya. Untuk apa huruf mat ya ni? Adalah untuk menunjukkan seorang perempuan. Dia menunjukkan seorang perempuan. Okey. Kemudian antuma, awak berdua perempuan. Awak berdua perempuan, unsura. Unsura sama dengan lelaki. Okey. Jadi dia ada huruf mat alif kat belakang ni. Untuk apa huruf mat alif kat belakang ni? Untuk menunjukkan dua orang. Okey. Kemudian terakhir antunna. Kamu semua perempuan. Kamu semua perempuan. Lafaz fi'il amar adalah unsurna. 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 Sini unsur ra mati. Tetapi ada huruf nun kat belakang. Untuk apa huruf nun ini? Huruf nun ini adalah mewakili ramai perempuan. Ramai perempuan. Okey, ramai perempuan. Unsurna. Okey, unsurna. Itu dia punya bentuk-bentuk dia lah. Okay, dan fi'il ni banyak lagi dalam kalimah-kalimah yang digunakan. Baik. Seterusnya, kita lihat kepada ayat Quran, iaitu muka surat 114. Pada minggu lepas kita bincang Ya Maryam. Ya Maryam Qunuti Rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hari ini kita akan bincang wadhkur nama yutla fi buyutikum. Baik, kita lihat perkataan ini.
Okey. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Okay, baik. Kita lihat waw dan uzkurna, ingatlah. Boleh bayang tak mana fi'il amar? Uzkurna, ingatlah. Ma, apa yang yutla, dibaca. Fi, di, buyuti, rumah-rumah. Kunna, kamu. Rumah-rumahmu semua. Okay. Min, dari, ayati, ayat-ayat Allah. Ayati, ayat-ayat. Allahi, Allah. Waw dan al-hikmah dan hikmah. Maksud hikmah di sini adalah sunnah Rasulullah. Okey, sunnah Rasulullah. Baik. Lihat satu persatu perkataan di sini. Satu waw. Waw ini adalah wawul ataf. Ataf Ataf. Apa maksud ataf? Ataf ni adalah kata hubung. Maksudnya ada ayat sebelumnya kemudian dihubungkan dengan ayat ini. Okey, dihubungkan dengan ayat ini. Okay, baik. Okey, kalau kita nak start daripada hamzah wasal, kita akan lihat huruf yang ketiga. Okey, hamzah wasal pertama, za kedua, kaf ketiga. Jadi kaf ini bagi depan. So kita kena baca hamzah wasal ini dengan bunyi depan. Bunyi bukan kita letak baris. Macam tadi contoh yang ke surat tadi, diletakkan bagi depan. Sebenarnya kurang tepatlah, tapi untuk memberi kemudahan kepada orang yang mula-mula belajar bahasa Arab, okeylah. Ya, tapi kalau kita dah belajar di peringkat yang tinggi, bila ada hamzah wasal, maka dia tidak boleh dibariskan. Cuma nak dibunyikan, kita lihat. Kalau dia berada di tengah-tengah ayat, ataupun ada perkataan sebelumnya, maka hamzah wasal ini tidak dibunyikan. Tetapi kalau dia lah mula-mula sekali, dia berada pada permulaan ayat, maka dia bunyikan. Bagaimana nak dibunyikan tanpa diletakkan baris? Dilihat kepada huruf yang ketiga, huruf kaf. Kat sini huruf kaf lah. Huruf kaf bagi depan, maka hamzah wasal dengan baris depan. Uzkur. Apa maksud uzkur? Daripada perkataan zakara. Apa yang kita biasa dengan perkataan zakara? Zikir. Zikir. Okay, zikir, apa maksud zikir? Mengingat. Jadi kita zikir kepada Allah. Maksudnya kita mengingati Allah. Okey, mengingati Allah itu maksud zikir. Jadi di sini menggunakan fi'il amar. Uzkurna. Okey, na ni uzkur daripada perkataan zakara, uzkur. Okey. Jadi na ni kenapa tambah na di sini? Menunjukkan ramai perempuan. Ramai perempuan. Jadi ayat ini refer kepada ramai perempuan. Kita lihat semulalah diagram. Okay. Yang tadi, yang kita bincang tadi, yang kita bincang tadi adalah yang inilah, unsurna. Dia mesti ada nun, unsurna, untuk antunna. Awak ramai, kamu ramai perempuan. Kamu ramai perempuan ini merujuk kepada siapa? Perempuan di sini, iaitu isteri baginda. Isteri Rasulullah. Okey, perempuan di sini, nun ini menunjukkan ramai perempuan, ramai perempuan. Okay, siapa ramai perempuan ini? Isteri baginda, isteri Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala perintahkan untuk wanita-wanita ini, wanita salihah ini, wanita pilihan ini untuk banyak mengingati, banyak ingat. Ingat apa? Iaitu nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang banyak. Okey, wazkurna, dan ingatlah ma, okey, apa yang. Kalau ada perkataan yang ini dinamakan isim mausul. Isim mausul. Kata nama hubung. Kata nama hubung ini kita lihat kat sini lah. Diagram berwarna pink A. Okay, pink A. Okey, di sini. Lupa tak? Di sini. Ni. Okay, isim mausul yang ini ma. Okay. Isim mausul dibuat perkataan yang. Maksudnya
diterjemahkan dengan perkataan yang. Okay, yang. Ma. Okay, jadi ma di sini adalah kedudukan atas. Sebab apa? Dia menjadi objek. Objek yang mereka perlu ingat. Yang perlu wanita-wanita salihah ini ingat ma. Okay, ma. Cuma ma ini dinamakan isim mausul. Isim mausul, kata nama hubung, adalah kita takkan faham ma ni. Sebab dia umum sangat. Apa yang? Umum sangat. Kalau berhenti kat sini, maksudnya ayat tu tidak lengkap. Jadi apa yang nak dijelaskan tentang ma ini, kita lihat kepada ayat selepasnya. Yutla fi buyutikunna. Ini ayat lengkap. Yutla fi buyutikunna, dibaca di dalam rumah-rumah mereka. Jadi yutla ni, kalimah apa yutla? Clue dia adalah huruf ya di sini. Clue dia ada huruf ya di sini, maksudnya dia adalah fi'il mudhari'. Kita dah bincang dah, fi'il mudhari', iaitu kata kerja yang menunjukkan sekarang berlaku, rutin berlaku ataupun akan berlaku. Okey, yutla. Fi'il mudhari' ada huruf ya. Okey, yutla ini daripada perkataan tilawah. Tilawah. Okey, perkataan tilawah. Apa maksud tilawah? Baca. Okey, baca. Cuma tilawah ini dia memang khusus kepada Al-Quran. Okey, kalau perkataan qiraah daripada perkataan iqra'. Okey, qiraah. Qiraah. Okey, dia umum. Okey, dia umum daripada perkataan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia umum. Baca apa-apa yang kita tahu. Okey, Al-Quran ke, hadis ke, fiqh ke, itu qiraah. Tapi kalau sebut yutla ataupun tilawah, bermaksud adalah membaca dan refer kepada Al-Quran. Dia memang khusus untuk Al-Quran. Dia membaca Al-Quran fi buyutikunna, fi haraf jar. Kita dah bincang tadi, haraf jar. Dan isim selepas haraf jar adalah dinamakan isim majrur. Sebab kita tahu bahawa selepas haraf jar mesti isim majrur, isim yang dibaris bawahkan ataupun diletakkan kedudukan bawah. Fi buyuti. Baca baris bawah. Fi buyuti, baca baris bawah. Sebab apa? Sebab ada fi. Haraf jar. Kedak buyuta, buyutu. Ya, oleh kerana ada fi buyuti. Apa maksud buyut? Rumah. Okey. Dia punya perkataan mufrad dia adalah baitun. Sebuah rumah. Okay, kalau baitun sebuah rumah. Macam baiti jannati, rumahku syurgaku. Baitun sebuah rumah. Kalau buyut adalah banyak rumah-rumah. Okay, rumah yang banyak. Ini dinamakan apa? Jamak taksir. Okay, jamak taksir. Yang ini tuan-tuan boleh lihat dalam diagram berwarna hijau, hijau B. Inilah. Ustaz nak tanya. Ya. Tadi kan kita baca wadhkuru nama yutla kan. Ya. Ma tu bermaksud isim masul. Dia adalah kata hubung. Ma tu maknanya yang. Tapi kan waskuruna tu maksudnya ramai perempuan yang membaca. Kenapa tak gunakan alati? Alati. Yang juga. Sebab na alati. Tapi kat sini ma. Okey, sebab saya lihat semula tadi. Sebab digunakan ma itu kerana ma tu refer kepada Al-Quran, bukan refer kepada perempuan. Oh. Yang ni sebab tu betul kalau puan tanya tadi kenapa tak guna allati, kan allati ada na uzkur na ni kan ramai perempuan, allai lah guna yang sesuai. Tetapi ma di sini bukan ma refer kepada perempuan, tetapi ma refer kepada Al-Quran. Zikir lah. Zikir. Okey, zikir ingatlah. Okey, apa yang dibaca. Apa yang dibaca di rumah, maksudnya iktibarkan. Ingatilah apa yang mereka baca di dalam Al-Quran. Yang mereka baca dalam Al-Quran di rumah mereka. Okey, itu maksudnya lah.
mengambil iktibar. Sebab apa? Sebab apa saya katakan Al-Quran di sini? Kerana perkataan seterusnya ni, yutla fi buyutikum ni, dia menjelaskan tentang ma. Dia menjelaskan tentang ma. Sebab apa? Ma, sesuatu yang yutla, dibaca. Apa yang dibaca? Mesti Al-Quran sebab menggunakan perkataan tilawah. Jadi ma ni merujuk kepada Al-Quran. Okay. Membaca ma, sesuatu apa yang dibaca di rumah. Apa ni? Okay. Disyarahkan oleh yutla. Yutla ni maksudnya tilawah. Jadi bermaksud ma ini adalah Al-Quran, bukan merujuk kepada wanita. Okay. Baik. Kemudian buyut tadi, buyut adalah daripada jamak taksir lah, jamak taksir. Okay, yang inilah jamak taksir. Cuba ingat semula lah jamak taksir. Okay. Jadi jamak taksir buyutun ataupun fi buyutin. Okay, fi buyutin. Okay, kalau dia punya mufrad dia adalah baitun. Okay, baitun. Baitun sebuah rumah. Kalau rumah yang banyak, buyut. Okay, betul kan? Itu jamak taksir lah. Baik. Baik. Seterusnya, okay, dibaca fi buyuti. Okay, fi buyut. Kita dah tahu fi buyuti. Buyut adalah isim majrur. Seperti mana saya jelaskan tadi, apa itu isim majrur? Isim yang dibaris bawahkan ataupun diletakkan kedudukannya bawah. Sebab adanya fi. Okay, ada fi. Kemudian fi buyuti kunna. Kunna. Kunna ni memang refer kepada wanita. Yang inilah refer kepada na tadi. Refer kepada antunna. Okay, refer kepada antunna. Refer kepada situ. Okey. Jadi di sini buyuti kunna, buyuti, kalau kita jumpa kalimah isim kemudian bercantum dengan dhamir muttasil, kunnanya dhamir muttasil, menunjukkan nak tunjuk apa? Rumah milik mereka. Okay, rumah milik kamu semua. Maka di sini buyuti ni mudhaf sandar. Mudhafun. Kunna mudhafun ilaih. Okay, mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Okay, jadi nak tunjuk rumah mereka. Iaitu mereka sentiasa baca Al-Quran ini di rumah-rumah mereka. Okay. Kemudian min ayatillah. Min, ini haraf jar. Okay, haraf jar yang kita bincang tadi. Okey, min di sini, ini saya tak pernah sebut. Tadi saya kata min itu permulaan, min itu bermaksud sebahagian. Lepas tu puan tanya min tu macam mana kalau minal muslimin, itu dipanggil kalangan, di kalangan orang-orang muslimin. Min di sini adalah dipanggil min bayan, menjelaskan. Bayan iaitu menjelaskan. Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang ma. Min ni dia menjelaskan tentang, saya patang dulu. Min di sini adalah menjelaskan tentang apa itu ma. Dua kali penjelasan kat sini tentang ma. Satu tadi penjelasan pertama ma ni kerana kita gunakan perkataan yutla, tilawah. Tilawah tu memang refer kepada Al-Quran, membaca. Okay, kemudian min ini pun menjelaskan tentang apa itu ma. Min ayatillah, daripada ayat-ayat Allah. Jadi bila kita sebut tentang ayat-ayat Allah, bermaksud Al-Quran. Okey, min ayatillah, ayati kalimah isim kerana berada selepas min haraf jar dan dia mesti baris bawah. Ayati. Okey, ayati. Jadi ayati ini kalimah apa? Ayati dia ada alif dan ta belakang. Ayati ada kalimah alif dan ta.
Okey, ini kalimah ini dinamakan ini, jamak muannas salim. Okey, yang ni lah jamak. Okay, kita sebut dia jamak satu, muannas dua, salim tiga. Iaitu ada alif dan ta di belakang. Kenapa baca ayatin? Baca bawah. Ayati baca bawah kerana sebelumnya ada min. Ada haraf jar. Min. Baik. Itu dipanggil jamak muannas salim. Ayat-ayat Allah. Jadi banyaklah ayat-ayat Allah diturunkan kepada Rasulullah. Jadi di sini ayat ini sebenarnya merefer kepada isteri-isteri Rasulullah ini dan untuk menunjukkan kelebihan isteri-isteri Rasulullah. Pertama, kelebihan mereka ni menjadi keluarga baginda, keluarga Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka nampak bagaimana wahyu itu turun. Rasulullah berpeluh pada musim sejuk. Okey. Lepas tu Rasulullah berbunyi seperti seperti loceng. Macam-macam lah cara penurunan wahyu. Kalau naik unta, turunnya wahyu, unta itu akan tersungkur, jatuh ke bawah. Kerana beratnya ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi mereka ini dapat melihat bagaimana penurunan wahyu, kesan penurunan wahyu dan juga mereka merupakan tempat penurunan wahyu. Ada sebahagian isteri Rasulullah ni bila bersama dengan contoh Sayyidatuna Aisyah, okay, wahyu itu diturunkan di tempat itu. Jadi min ayatillah, min ini menjelaskan tentang ma. Okey. Ayatillah, ayat-ayat Allah iaitu Al-Quran. Baik. Ayati, kemudian Allahi baca dengan baris bawah. Ayati di sini kalimah isim tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kemudian Allahi baca dengan baris bawah. Apa maksud dia? Di sini adalah mudhaf. Sandal, mudhaf. Mudhafun. Allahi mudhafun ilaih. Okay, sandar. Ayat Allah Ta'ala. Okay, dan mereka juga ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Kemudian wal hikmah. Wal hikmati. Kenapa baca wal hikmati? Baca dengan baris bawah. Kerana dia akan follow ayat. Ayatillah. Dia ikut. Kalau ayati baca baris bawah, wal hikmah. Baca dengan baris bawah. Kalau ayatu, hikmatu. Baca dengan baris depan. Kalau ayatu baca baris depan, al-hikmah pun baca baris depan. Sebab apa dia mengikut? Kerana ada waw, ataf. Okay, ataf, ikut. Okay, al-hikmah di sini maksudnya sunnah baginda. Sunnah Rasulullah, iaitu sunnah Rasulullah ni menjelaskan tentang ayat-ayat yang diturunkan. Okay, jadi mereka ni wanita yang sangat istimewa kerana mereka melihat sendiri bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang ayat-ayat pemahaman tentang ayat-ayat Allah Ta'ala tersebut. Okay? Sebab itulah disebut sebagai bagaimana akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi sebab apa Rasulullah itu menjelaskan tentang makna-makna ayat-ayat Allah Ta'ala. Ya? Itu perbincangan berkenaan dengan suratul Ahzab. Baik. Kita akan masuk kepada perbincangan yang seterusnya. Pada muka surat 115. Seratus 115. Okay, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Okay, innahu tagha. Baik. Okay, izhaba, pergilah kamu berdua. Pergi ke mana? Ila, ke Fir'auna, kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya dia tagha, melampaui batas. Okay, di sini silatlah. Sepatutnya dia guna huruf kecil lah, dia. Sebab dia ni refer kepada Fir'aun. Buku ni silap. Buku baru dia guna huruf kecil. Okay.
Okey, pertama kita lihat manakah fi'il amar izhaba ila fir'aun innahu tagha. Di sini izhaba. Okey, di sini izhaba. Okey, sebab kita lihat dia punya pattern dia pun ada hamzah wasal. Okey, hamzah wasal. Walaupun saya sebutkan sebagai tidak wajib ada hamzah wasal, tapi kebanyakan kalimah-kalimah dalam fi'il amar ini ada hamzah wasal. Okey, sebab hamzah wasal ini didatangkan dia bukan asal kalimah. Dia hamzah wasal di sini bukan asal kalimah, tetapi didatangkan hamzah wasal ini kerana apa? Kerana kan bila kita nak bentukkan fi'il amar ni ada tempat yang kita tak boleh nak baca. Contohnya perkataan zahaba, perkataan ini izhaba ini adalah asalnya zahaba. Fi'il madhi dia adalah zahaba. Ini kata akar dia. Zahaba. Ini kata akar dia. Zahaba. 3 huruf. Okey. Macam mana kita bentuk kepada fi'il amar ini? Kita kena guna fi'il mudhari' dulu. Zahaba, yazhabu. Yazhabu. Ini kalimah fi'il mudhari'. Sebab apa? Ada huruf ya di depan. Dipanggil ya ni apa? Kalau tuan-tuan ingat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan ingat haraf mudhara'ah. Haraf mudhara'ah. Haraf mudhara'ah ni lah yang menjadikan kalimah ini kalimah fi'il mudhari'. Dia ada huruf ya di depan, ataupun nun di depan, ataupun ta di depan, ataupun alif hamzah di depan. Okey. Jadi yazhabu. Jadi macam mana kita nak bentuk fi'il amar ini? Pertama kita buang dahulu huruf ya. Bila kita buang huruf ya, maka dia akan jadi za mati, ha ba. Ha bagi depan, ha bagi atas, ba bagi depan. Okey, maka perkataan ini dimulakan dengan huruf yang tidak berbaris. Za ini mati. Za ini mati. Maka menunjukkan bahawa kalimah ini tidak boleh dibaca. Kalimah ini tidak boleh dibaca. Sedangkan za ni adalah huruf akar, kata akar. Huruf pertama. Tetapi huruf ini, kalimah ini tidak boleh dibaca. Sebab apa tak boleh dibaca? Kerana dimulakan dengan mati. Sebab apa? Daripada fi'il mudhari' tadi. Kita dah buang ya, za tu mati. Jadi bila tak boleh nak baca, orang Arab kena buat sesuatu. Maka dari sudut hukumnya, dari sudut kaedah dia, didatangkan hamzah wasal. Okey, didatangkan hamzah wasal supaya boleh dibaca. Okey, sebab hamzah wasal ni boleh dibunyikan kalau dia permulaan ayat. Jadi di sini lihat, kalau hamzah wasal tu nak dibunyikan bagaimana? Lihat huruf yang ketiga, huruf ha baris atas, maka hamzah wasal ni dibacakan dengan baris bawah. Izhabu. Okey, jadi kemudian baris yang hujung ni, okey, yang baris depan ini sebenarnya asal daripada fi'il mudhari', kita kena tukarkan. Matikan dia. Izhab. Okey, izhab. Pergilah oleh engkau seorang lelaki. Okey, sekarang ni nak tunjuk 2 orang. Kamu berdua tambah alif. Okey, ingat saya sebut tadi huruf mad alif ni menunjukkan 2 orang. Okey, jadi perintah ini Allah Taala perintahkan kepada 2 orang. Macam mana kita tahu 2 orang? Ada alif. Jadi alif panjang ni, izhaba ila fir'aun ni, itu hukum tajwid. Okay, itu adalah perbincangan hukum tajwid. Apabila ada mad bertemu dengan hamzah, maka adalah bacaannya mad apa? Muttasil kan. Mad muttasil yang baca panjang. Okey. Jadi di sini fi'il amar dia adalah izhaba. Maksudnya sebab apa kita baca izhaba? Kerana lihat huruf ketiga, ha ni baca baris atas, maka hamzah wasal dengan baris bawah. Izhaba, pergilah oleh kamu berdua. Maka dalam ni dia ada dhamir antuma lah. Dhamir antuma. Itu kamu berdua. Pergilah oleh kamu berdua. Pergi ke mana? Ila fir'aun. Ila haraf jar. Ini destinasi dia. Sehingga. Kepada. Sehingga. Ataupun kepadalah. Okay, kepada Fir'aun. Haraf jar. Okay, kepada haraf jar. Okay, kepada Fir'aun. Okay, sepatutnya Fir'aun ni kena baca dengan baris atas. Baca baris bawah. Sebab apa? Fir'aun ini adalah isim majrur. Okay, isim yang diletakkan baris bawah. Ataupun isim yang kedudukannya baris bawah. Isim majrur. Tetapi oleh kerana Fir'aun ini adalah bukan nama Arab. Okay, nama panggilan kepada raja. Raja di Mesir. Okay, Fir'aun. Jadi bukan kalimah Arab. Dia kalimah ajam. Dia panggil ajam.
Okey. Macam bahasa Arab dipanggil Malik. Itulah Sultan. Sultan. Itu bahasa Arab. Tapi kalau disebut Firaun bukan perkataan Arab. Dia adalah satu panggilan raja di Mesir. Jadi di sini oleh kerana perkataan ini bukan perkataan Arab, maka bacaannya adalah sepatutnya baca baris bawah, tapi dia kena letakkan baris atas. Fir'auna. Okey, ila Fir'auna. Tapi masih lagi kita panggil isim majrur. Isim yang dibaris bawahkan. Macam mana tak nampak baris bawah? Betul. Dia tak baris bawah, dia kena letak baris atas. Kerana apa? Kerana dia adalah perkataan, bukan perkataan Arab. Bukan nama Arab. Okey. Maka bila kita sebut Firaun di sini, bermaksud raja pada zaman Nabi Musa. Walaupun Firaun ni banyak. Walaupun Firaun ni ramai, okey, dia punya pemerintah Mesir dahulu dipanggil Firaun, tapi bila disebut dalam Quran Firaun bermaksud pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada tafsir, nama dia adalah Mas'ab bin Rayyan. Mas'ab bin Rayyan. Itu nama Firaun pada zaman Nabi Musa. Sebab Rayyan ini adalah ayah kepada Firaun ni. Rayyan, Firaun Nabi Musa ni, Rayyan ni adalah Firaun pada zaman Nabi Yusuf. Rayyan bin Walid. Rayyan bin Walid ni adalah Firaun pada zaman Nabi Yusuf. Yang itu baik. Yang itu raja yang baik. Adapun Firaun yang di zaman Nabi Musa, Mas'ab ataupun Mus'ab bin Rayyan ini adalah raja yang jahat. Raja yang jahat. Okay? Raja yang melampaui batas. Okay. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi kepada Firaun. Jadi berlaku perintah ini kepada Nabi Harun semasa Nabi Musa pergi munajat kepada Allah Ta'ala. Kerana Nabi Musa ni dipanggil Kalimullah. Orang yang boleh bercakap secara langsung dengan Allah Ta'ala. Maka pada waktu ini dia sedang bermunajat di Bukit Tur Sina. Maka Allah Ta'ala menghantar malaikat Jibril untuk memberikan tugas pergi bertemu dengan dakwah kepada Firaun. Selesai. Kenapa perintah ini diberikan kepada diminta ataupun diperintahkan Nabi Harun dengan Nabi Musa untuk bertemu dengan Firaun? Innahu tagha. Okey, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Inna. Okey, inna ni kita dah bincang dah dulu. Inna adalah haraf taukid. Haraf taukid. Okey, haraf taukid. Penegasan. Sesungguhnya. Okey, sesungguhnya. Okey, sesungguhnya dia, hu kembali kepada siapa? Ini dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Sesungguhnya dia ni refer kepada Firaun. Allah telah melampaui batas. Tengok terjemahan dia, telah melampaui batas. Perkataan telah ada. Menunjukkan masa yang telah. Okey. Allah ni maksudnya fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Allah melampaui batas bermaksud orang yang banyak melakukan maksiat, orang yang sangat takabur dan kufur, serta melampaui batasan, melampaui had syariat. Okey, yang itu dipanggil tagha. Itu perbincangan tentang ayat. Jadi kita punya fi'il amar adalah izhaba. Okey, izhaba. Okay, selesai. Baik. Kita lihat pula ayat berikut, ayat surah Baqarah, ayat yang 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Okay, baik. Lihat di sini. Pertama, wow. Okay, wow di sini adalah wow ataf lah. Okay, wow ataf. Ini perbincangan di sini adalah perbincangan tentang
Okey, saya baca dulu lah dia punya terjemahan. Wow, dan kulna kami berfirman. Okey, wow, dan kulna kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah, diamilah, anta oleh engkau, wa zaujuka dan isterimu, al-jannata dalam syurga. Wa kula dan makanlah minha daripada syurga itu makanan-makanan ragadan yang banyak ataupun yang mudah. Haitsu di mana saja syi'tuma kamu kehendaki. Kamu nak makanlah mana-mana. Okey. Kemudian adalah larangan jangan makan pokok ini. Baik. Pertama, wa kulna, waw tu waw ataf dan kulna. Okay, kulna ni kita dah biasa jumpa perkataan kulna, dan kalau tuan-tuan lihat dia asalnya kulna ni daripada qala, berkata, berfirman. Okey. Dan tengok dia ada na belakang. Kami. Na ni kami Kat mana kita nak jumpa ni? Kita jumpa kat sini lah. Saya tunjukkan. Fi'il warna kuning kuning A Okay. Lihat di sini, ni tentang fi'il belaka. Okay, kita lihat fi'il madhi. Okay, fi'il madhi. Okay. Tadi kulna. Kulna tu kat mana kita akan jumpa? Iaitu pada perkataan ini. Okay, dia fi'il madhi. Okay, pada perkataan ini. Tuan-tuan kalau jumpa perkataan macam tu, biasanya dia mati sebelumnya. Kemudian ada na di sini. Ini fi'il madhi. Okay, fi'il madhi. Macam kulna. Okay, kulna. Jadi na ni kita tengok sama. Na, ada na. Kemudian sebelum na tu mati. Maka dia mati juga. Jadi kulna ni maksudnya fi'il madhi. Okay, fi'il madhi. Okay, fi'il madhi. Kami telah firman. Okay, baik. Jadi na di sini merujuk kepada Allah lah. Merujuk kepada Allah. Walaupun menggunakan perkataan kami, tetapi Allah Ta'ala nak membesarkan dirinya, maka digunakan kami. Okay. Apa yang Allah Ta'ala firmankan? Ya Adam. Allah Ta'ala panggil Adam. Seru dengan seru Adam. Okay, seru Adam, Nabi Adam AS. Jadi ya Adam, satu ada ya. Ya ni kita dah bincang dah, haraf nida, seruan. Haraf nida. Jadi boleh tengok pada diagram warna kuning, warna pink B lah. Okey, warna pink B. Okey, kita akan jumpa yang inilah. Okey, haraf nida. Okey, haraf nida, seruan. Wahai. Okey. Jadi Allah Ta'ala seru Nabi Adam. Ya Adam. Kalau Nabi lain memang Allah Ta'ala seru nama terus. Ya Adam, ya Musa. Tapi untuk Rasulullah, Allah Ta'ala tak panggil macam ni. Tak panggil dengan nama. Allah Ta'ala akan panggil dengan gelaran, pangkat. Ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dia digunakan perkataan pangkat ataupun jawatan. Jawatan Rasul ataupun Nabi kepada Rasulullah. Tapi untuk Nabi lain, Allah Ta'ala seru dengan nama. Ya Adam. Okey, ya Adamu. Okey, baik. Ya Adam. Jadi Adam ni kalimah isim lah. Sebab sebelumnya tu ada haraf nida. Okey, haraf nida. Seruan. Okay, jadi kalimah Adam tu isim. Nama orang tu lah. Okey, nama orang isim lah. Okey, kemudian uskun. Kalau kita nak lihat, nak baca daripada Hamzah Wasal, kita baca dengan uskun. Kalau kita baca direct, ya Adamuskun. Ya Adamuskun. Okay, Hamzah Wasal ni baca uskun, jangan lihat pada huruf mim ni.
Okay, hamzah wasal dibaca dengan baris yang bunyi depan. Kalau saya bacakan ya Adam uskun, okay, jangan kita lihat sebab kalau terus pun ya Adam uskun. Mim ni baca bagi depan, tak. Dilihat huruf yang ketiga. Inilah. Kaf baca bagi depan, maka hamzah wasal dibacakan dengan bunyi depan. Okay, uskun. Uskun. Ini fi'il amar lah. Okay, fi'il amar. Dan dia mati hujung. Kalau tak bercantum dengan huruf mat. Tak bercantum dengan alif ke, tak bercantum dengan waw ke, tak bercantum dengan ya ke, maka dia mati. Uskun. Okay, uskun. Jadi tinggallah, okay, di sini sebenarnya ada dhamir anta. Uskun anta. Sebelum ni kan kita lihat fi'il amar, dia tidak ada dhamir. Tiba-tiba sini datangkan dhamir anta. 2 kali anta. Satu dhamir yang ada pada uskun, tinggallah oleh kamu. Anta, ini sebagai taukid. Penegasan. Okay, penegasan di sini, dia tak sama dengan tadilah. Innahu tara. Itu penegasan juga. Penegasan di sini adalah mengulang kalimah yang sama. Apa yang sama? Okay, pertama, ada perkataan anta di dalam perkataan uskun. Sebab bila sebut uskun, tinggallah oleh engkau. Okay. Kemudian datang pula anta yang kedua. Ini adalah taukid. Taukid maksudnya untuk menegaskan Allah Taala suruh Nabi Adam tinggal di dalam syurga. Okey, dalam syurga. Okey, Nabi Adam seorang ke tinggal syurga? Ada lagi. Wa zaujuka. Waw apa? Apa? Zaujuka. Okay, zaujuka ni kalimah isim lah. Okay, kalimah isim. Zaujuka dan isteri. Ka, isteri engkau. Maka zauju ni kita tengok kalimah yang bercantum dengan dhamir muttasil, maka zauju mudhaf. Okay. Dan ka mudhafun ilaih. Okay, mudhafun ilaih. Okay. Ka ni mudhafun ilaih. Maksudnya isteri siapa? Isteri engkau lah. Isteri engkau Nabi Adam. Okay. Tinggal di mana? Al-Jannata. Al-Jannata. Ni jadi tempat lah. Tempat tinggal mereka. Sebab tu baca dengan balik atas. Okay. Al-Jannata. Kerana dia adalah tempat mereka diami. Mereka tinggal. Al-Jannata. Syurga. Okay. Syurga ni maksudnya syurga lah. Iaitu yang mana ditutupi oleh kebun. Ditutupi oleh pokok-pokok. Oleh taman-taman. Itu Al-Jannah. Ditutupi oleh pokok. Jadi maksudnya perkataan Al-Jannah ni dia daripada perkataan jim dan nun. Jim dengan nun ni bermaksud benda yang terselindung. Jim dengan nun ni bermaksud benda yang terselindung. Macam perkataan jin. Jin, okay, walaupun dia hidup, dia wujud, tapi kita tak nampak dia. Terselindung. Janin, walaupun ada makhluk dalam perut perempuan, ibu, tapi dia terselindung. Tak nampak dengan mata kepala kita. Guna alat nampaklah. Okey. Janin, jin. Okey, kemudian perkataan apa? Junnah. Junnah ni perisai. Maksudnya kita duduk dalam perisai, orang tak nampak kita. Dia perkataan jin dengan nun ini bermaksud benda yang terselindung. Okey, terselindung di sini maksudnya kenikmatan syurga ini ditutupi ataupun diselindungi oleh pokok-pokok taman-taman. Itu jinnah. Itu maksud syurga. Itu selesai. Mula-mula Allah Ta'ala suruh perintahkan Nabi Adam dan juga isterinya untuk tinggal di syurga. Okay. Arahan kedua waw ataf. Ini penyambung ataf. Kula. Kula ada alif kat sini. Alif ni menunjukkan dua orang. Kalimah apa wakula? Wakula ni pun fi'il amar. Fi'il amar.
Tapi persoalannya tak ada hamzah wasal. Sebab itu saya katakan tadi, tidak semestinya perkataan fi'il amar ini mesti ada hamzah wasal. Tak semestinya. Tapi kebanyakannya ada. Ini kena lihat kepada bagaimana kita bentuk fi'il amar tersebut. Macam al-uskun, memang kita nampak ada hamzah wasal. Okay, dan uskun ini kalimah fi'il amar. Wa kula tak ada pula hamzah wasal. Tetapi kita sebut sebagai fi'il amar juga. Okay, ini kena lihat kepada macam mana kita bentuk daripada fi'il mudhari' kepada fi'il amar. Nanti kita akan bincang dia lah pada bab yang lain. Sebab bila saya sebutkan ni dia jadi macam amat complicated lah, amat susah sikit untuk kita faham. Sebab dia teknikal. Terlalu teknikal. Okay. Wa kula dan makanlah, ada alif kat sini, oleh kamu berdua. Maksudnya arahan ini diberikan kepada Nabi Adam dan isterinya. Wa kula dan makanlah. Minha, min haraf jar. Wakula dan makanlah minha, min darinya, okay, min darinya, dari haraf jar silap. Okay, min haraf jar, ha dhamir muttasil, okay. Kenapa guna perempuan? Minha kan dhamir perempuan. Okay. Ha ni merujuk kepada perempuan. Okay. Kenapa kita gunakan ini? Okay. Kenapa kita gunakan yang ini? Dhamir perempuan. Okay, dhamir muttasil ni. Ha. Okay. Kerana dia refer kepada ni. Dia refer kepada nama tempat. Jannah. Jannah ni kalau nama tempat memang wanita. Milik wanita. Okey, sama ada syurga ke neraka ke, dia adalah milik wanita. Sebab itulah digunakan ha ini dhamir perempuan kerana ha ini merujuk kepada al-jannah. Al-jannah. Okay. Jadi Allah Ta'ala perintahkan keduanya, Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa, untuk makan minha daripadanya, daripada syurga ni. Okey. Makan apa? Sini ditulis makanannya. Tapi sebenarnya tak ada pun dalam bahasa Arab. Dalam teks tak ada. Dalam Al-Quran tak ada. Bila sebut wakula dan makanlah oleh kamu berdua minha daripadanya, daripada jannah, daripada syurga itu, ragadan, dalam keadaan senang. Okay? Ataupun dalam keadaan makan banyak. Makanlah sepuas-puasnya. Okay? Jadi bermaksud di sini perkataan makan itu dibuang. Di sini ada, dalam terjemahan ada. Okay, dalam teks tak ada. Sebab apa dibuang? Kerana antara sebab dibuang adalah untuk mengumumkan. Makanan dalam syurga itu banyak. Okay? Makanan dalam syurga ni amatlah banyak. Jadi sebab itulah tidak dinyatakan suruh makan apa. Kerana apa? Kerana nak mengumumkan. Makan apa yang dia nak. Ikutlah. Makan je apa nak. Itu maksudnya. Okay? Sedangkan bila kita sebut makan ni mesti ada benda, objek yang kita makan. Saya makan, apa yang awak makan? Makan nasi. Okay, saya minum apa? Minum teh. Jadi ada objek yang kita makan ataupun minum. Tapi di sini bila disuruh makan, maka tidak ada objek yang diberitahu makan apa. Itu bermaksud dia nak mengumumkan. Mengumumkan maksudnya makanan dalam syurga ni banyak sangat. Amat banyak. Jadi makanlah mana satu yang mereka berdua sukai. Baik. Kemudian ragadan ni kalimah isim, dia bagi atas, dia ada tanwin. Okey, ini adalah kita katakan ragadan bermaksud sini diterjemahkan yang banyak, lagi baik. Okey, yang banyak lagi baik. Tetapi ada juga maksud ragadan ni adalah mudah.
Okay, mudah. Maksudnya dalam syurga ni apa saja nak makan dia hanya niatkan saja. Tak perlu bersusah payah. Tak perlu seperti di dunia. Di dunia ni nak makan sesuatu nasi kena cari. Okay, itu sunnatullahnya macam itulah. Hidup di dunia sebab sebagai satu ujian kepada hamba je. Tetapi di syurga ni adalah untuk kita dibalas. Dibalas segala kebaikan-kebaikan yang kita buat di syurga tadi. Baik, selesai. Ragadan. Haitsu, di mana saja. Okey, di mana saja. Jadi haitsu di sini kalimah apa? Kita lihat kepada pink A. Pink A. Okey. Maka di sini kita lihat haitsu isim zarah makan. Ada tak? Haitsu. Okay, haitsu. Amam wara khalfa fawqa tahta yamina shimala talqa hawla dakhila farja fawqa tahta janib aqsa baina ayya. Oh, tak ada. Sebabnya dalam grup ni lah haitsu. Okay, haitsu. Okay. Di mana saja haitsu. Di mana saja haitsu syi'tuma, kamu sukai. Syi'tuma. Okey, perkataan apa syi'tuma? Apa yang dekat-dekat dengan syi'tuma yang kita pernah dengar? Syi'tuma. Okey, syi'tuma. Ada perkataan tuma belakang. Tuma. Ingat, perkataan tuma. Perkataan tuma ni daripada antuma. Ini perkataan antuma. Maka buang an, ambil tuma dekat belakang ni, maka letakkan ke syi'tuma. Okey, syi'tuma. Okey, syi'tuma. Baik. Ini adalah perkataan apa? Fi'il madhi. Ingat balik fi'il madhi yang kita belajar tu. Okey, iaitu warna kuning A. Okey, tuan-tuan lihat ni. Tuan dan puan lihat. Okey, di sini. Kata ganti diri, antuma, fi'il madhi dia adalah tuma. Ada belakang tuma. Antuma, awak berdua. Maka bila kita buat fi'il madhi, maka dia ada tuma belakang. Maksudnya kita buat an, kita ambil tum, kita letak kat belakang. Okay, kita letak kat belakang. Syi'tuma. Baik. Ini adalah fi'il madhi lah. Fi'il madhi. Okay, fi'il madhi. Baik, kita lihat pula. Haitsu syi'tuma. Okey, boleh. Jadi syi'tuma ni fi'il madhi. Okay, boleh. Jadi ada soalan tentang ni? Okey, jadi wakula tadi dan makanlah ni fi'il amar. Ni fi'il amar. Dan arahan ini diberikan kepada dua orang. Ada alif. Okey, ada alif. Maksudnya di sini adalah dua orang. Okey, dua orang. Okey, terus. Selesai. Okey, selesai yang ini kita dah selesai pada fi'il amar. Okey, kita telah selesai fi'il amar dan contoh-contohnya. Kita akan masuk kepada perbahasan yang baru, perbincangan yang baru.
kita dah bincang dah sebelum ni. Tapi dia buat satu bab yang asing, satu bab yang asing. Baik. Kita bincang hari ni, kemudian kita bincang tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Okay, mudhaf dan mudhafun ilaih. Okay, pertama, mudhaf dan mudhafun ilaih kedua-duanya mesti daripada isim, kata nama. Ini pun mesti isim. Okay, mudhaf maksudnya bersandar, mudhafun ilaih maksudnya yang disandarkan kepadanya. Okay, jadi mudhaf ini adalah kalimah isim, mudhafun ilaih pun kalimah isim. Baik. Yang pertama apa? Perkataan pertama yang hendak disandarkan. Jadi maksudnya mudhaf ini adalah perkataan yang pertama hendak disandarkan. Macam kita kata Rasulullah. Rasulullah. Okey. Rasulullah. Jadi perkataan Rasul ni dipanggil mudhaf. Sandar. Sandar kepada siapa? Sandar kepada Allah. Jadi Allah ni mudhaf. Okey, mudhafun ilaihi. Itu contoh dia. Baik. Cara mengenal mudhaf. Macam mana kita nak mengenal mudhaf? Nombor satu, tiada alif lam. So tak boleh letak alif lam lah untuk mudhaf. Kita kata al-masjidu ataupun al-baitu. Okay, al-baitu contohnya. Al-baitu maksudnya rumah apa? Sebuah rumah. Okey, al-baitu tiba-tiba kita nak sandarkan dia dengan letak Zaidin. Okay, Zaidin. Maka kita nak sandarkan mudhaf bait dengan Zaidin. Mudhaf pun ilaih. Yang ini tak boleh. Okey, tak boleh sebab apa? Kerana dia ada alif lam. So kita kena buang dulu alif lam. Okey, kita kena buang dulu alif lam. Baitu Zaidin. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada tanwin. Tidak ada tanwin. Contohnya, baitun Zaidin contoh. Tak boleh juga. Okay, baitun ada tanwin. Kemudian kita sebut Zaidin. Okay, baitun Zaidin. Maka di sini tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kerana perkataan pertama ni mudhaf dia ada tanwin. Okay, ada tanwin. Jadi dia tak boleh ada tanwin. Okay, kemudian yang ketiga, tidak ada nun musanna dan nun jamak. Apa kalimah apa maksud nun musanna nun jamak? Yang ni kena refer semula diagram warna hijau B. Okay. Tuan lihat muka surat tadi dia kata muka surat 117 tiada nun niswah. Mana nun niswah? Okay, sorry. Tiada nun musanna. Mana musanna ni musanna? Dia kata tiada nun musanna. Maksudnya tengok sini ada nun kan? Alif nun. Buang nun. Ya nun ni buang. Tak alif nun. Tak kena ada alif kena ada nun buang. Satu lagi taini. Yang ni semua ni ada lagi. Okey, yang ni dia panggil nun musanna. Okey, nun musanna. Maksudnya kalau dia bersandar, kalau dia bersandar maka kita kena buang nun tu. Contoh, kita katakan baitani. Baitani maksudnya dua buah rumah. Okay. Baitani dua buah rumah. Okay, baitani Zaidin. Baitani Zaidin. Baitani Zaidin. Baita maksudnya dua buah rumah. Zaidin
Zaid. Okay, nama orang. Jadi sekarang ni kita nak sandarkan dua buah rumah ini milik Zaid. Dua buah rumah ini bagi Zaid. Kita nak sandarkan. Bagaimana? Dia kata poin nombor 3, tiada nun musanna dan nun jamak. Maksudnya nun musanna ni kita kena buang. Kalau kita nak buat dia sandar, maka kita kena buang dia. Jadi apa yang berlaku? Baita Zaidin. Mula. Okay, Baita Zaidin. Maka kita nak katakan dua buah rumah milik Zaid, maka kita kena buang nun. Jadi Baita Zaidin. Baita Zaidin. Jadi Baita mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Baita mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Okey. Jadi nun mana? Nun kena buang. Sebab apa? Sebab dia mudhaf. Okey. Itu yang pertama. Poin nombor 3, tiada nun musanna atau nun jamak. Mana nun jamak? Yang ni. Jamak muzakkar salim. Yang ni kena buang. Ini kena buang. Okey. Ini kena buang dan ini kena buang. Okey, pada mudhaf. Pada mudhaf pada mudhaf. Contoh okey. Baik, contohnya kita katakan Muslim madrasah. Kita katakan Muslim madrasah. Kita sandarkan perkataan Muslim itu kepada sekolah, madrasah. Okey, sekolah, madrasah. Jadi kita katakan Muslimu Muslimu al-madrasati. Muslimun madrasati. Madrasati. Muslimul madrasati. Maka di sini sepatutnya muslimuna al-madrasati. Tak boleh, tapi tak boleh. Asalnya macam inilah. Muslimuna muslimuna madrasati. Madrasati. Muslimuna madrasati. Cuma yang ni salah lah. Sebab apa? Sebab masih ada nun. Ini betul. Kenapa? Kerana tidak ada nun. So bila kita jadikan mudhaf ini pada jamak salim, jamak muzakkar salim, maka kita buang dia nun. Itu saja buang nun. Pada musanna, lelaki dan perempuan, lelaki ni dan perempuan, dan satu lagi jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Itu cara dia. Dia buang nun. Sebab apa buang nun? Kerana nun ini adalah ganti tanwin. Ganti tanwin. Okey, ganti tanwin. Sebab itulah bila kita jadikan mudhaf, kita kena buang dia. Kena buang huruf nun tersebut. Boleh? Itu syarat kepada mudhaf. Kita akan masuk kepada mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini kata nama kedua yang hendak disandarkan kepadanya. Satu, dia adalah kata nama kedua. Pertama tadi mudhaf. Kemudian mudhafun ilaih ini adalah kata nama kedua yang hendak disandarkan kepadanya. Yang hendak disandarkan kepadanya. Okay, macam mana? Okay, contoh tadi lah. Rasulullahi. Okay, Rasul
Ya Rasulullah. Jadi Allah ni mudhaf. Kata nama kedua. Ni Rasul pertama, Allah kedua. Okay, kita lihat sini. Kata nama kedua yang hendak disandarkan kepadanya. Jadi Rasul tu sandar kepada dia. Okay, jadi bab sandar ni dia kena memang mudhaf dan mudhafun ilaih ni berada pada kedudukan sebelah menyebelah. Okay, kedudukan yang sebelah menyebelah. Dia tak ada duduk jauh. Dia tak boleh diselangi dengan perkataan lain. Contoh Rasul lillahi. Ada lam haraf jar. Contoh Rasul bagi Allah. Tak boleh. Okay, kenapa? Kerana diselangi dengan perkataan yang lain. Okay. Jadi kalau apa saja yang antara mudhaf dan mudhafun ilaih, kemudian ada perkataan yang lain di tengah-tengah, maksudnya itu bukan mudhaf dan mudhafun ilaih. Okay. Walaupun kita nampak, macam mudhaf dan mudhafun ilaih. Tapi oleh kerana ada perkataan lain di tengah-tengah, maka itu bukan mudhaf ataupun mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini dia kena ada keselarian. Sebelah menyebelah. Itu mudhafun ilaih. Baik. Jadi cara mengenal mudhafun ilaih ini, satu adalah berbaris majrur, berbaris bawah. Okey, berbaris bawah. Contoh kita lihat di sini, contoh. Okey. Dikata nombor satu adalah berbaris bawah. Okey, kalau dia perkataan mufrad, kita akan ambil sebagai contoh al-muslimi lah, baris bawah. Al-muslimi, al-muslimati. Okey. Contohnya baitul muslim. Okey. Jadi baitu muslimin. Sorry. Letak alif lam lah kat sini. Baitu al-muslimi. Okey. Baitu al-muslim. Baitul muslimi. So di sini guna baris bawah untuk kataan mufrad. Samalah muslimati. Okey, al-muslimati. Sama. Itu kalau dia jadi mudhaf. Dia jadi mudhafun ilaih. Okay, itu yang pertama. Tetapi kalau musanna dia jadi mudhafun ilaih, maka yang ni kita pilih. Okay, contohnya baitu baitu. Okay, kita nak buat musanna dua orang. Yang ni kita ambil. Yang ni dengan yang ni. Okay, baitu muslimaini. Okay, baitu al-muslimaini. Al-baitul muslimaini. Digunakan ya nun. Alif nun tak boleh guna. Okey, alif nun tak boleh guna. Sama dengan perempuan pun sama. Taini. Okey, contoh baitu rumah. Kita nak sebut dua orang muslim. Muslimatain. Baitu muslimatain. Okay. Baitul muslimatain. Dia ambil yang ni lah. Rumah muslimatain. Dua orang perempuan muslim. Maksudnya kita sandarkan. Okay, satu kalimah kita sandarkan kepada satu kalimah yang kedua. Ini mudhafun ilaih. Boleh? Okey, kemudian kalau jamak salim kita guna yang mana? Untuk mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni pada kedudukan bawah. Okey, sebab tu dia kata majrur tadi. Jadi kita guna yang ini.
Contoh samalah. Kita gunakan yang sama. Baitu rumah, rumah milik muslimin. Jadi baitu al-muslimina. Okay, baitu al-muslimina ya nun. Dia tak guna waw nun. Dia tak boleh guna baitu muslimuna, tak boleh guna macam tu. Dia guna baitul muslimina. Okay, sebab apa ya nun digunakan? Kerana dia menunjukkan kepada kedudukan bawah. Okay. Yang seterusnya muslimatin. Muslimatin. Okay, dia ada muslimatun, muslimatin. Yang ni kita akan gunakan. Baitu muslimat. Rumah perempuan-perempuan muslim. Baitul muslimatin. Okay. Muslimati. Baitul muslimati. Baitul muslimati. Digunakan baris bawah. Tak boleh guna baris depan. Okay, kerana apa? Kerana dia guna nombor satu tadi. Kedudukan bawah. Baitul muslimati. Okay. Baitul muslimati. Rumah kaum muslimat. Okay, kemudian kalau jamak taksir. Okay, jamak taksir. Okay, iaitu dia akan guna baris bawah lah. Seperti baitu rumah. Okay, rumah at-tullabi. Rumah pelajar-pelajar. Okay. Rumah pelajar-pelajar. Baitu tullabi. Baitu at-tullabi. Rumah pelajar-pelajar. Jadi kalau jamak taksir guna baris bawah. Okay. Ini kalau bab-bab isim-isim yang inilah. Isim mufrad, musanna, jamak. Okay, baik. Kelas nombor 2. Dhamir yang bersambung dengan isim. Dhamir yang bersambung dengan isim. Maksudnya, yang inilah. Kalau kita lihat ping A. Okey, kalau mudhaf dan mudhafun ilaih, kalau kita jadikan mudhafun ilaih itu dhamir, kalau mudhafun ilaih itu dhamir, kita guna yang mana? Yang ni. Dhamir muttasil. Dia tak boleh dhamir munfasil. Yang ni. Yang ni yang boleh guna, yang ni tak boleh guna. Okey, itu sebab dia kata nombor 2, muka surat 117, dhamir yang bersambung dengan isim. Macam kita katakan baituhu, baituhu, baitiha, baituha. Contoh. Okay. Baitukum, baituha, baitukum. Okay. Baitukum, baitukum dan lain-lain lagi. Jadi maksudnya kalau dia nak bersandar dengan dhamir, dia akan bersandar dengan dhamir muttasil. Itu perbincangan tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi surat 117 insya-Allah. Nanti pengajian yang akan datang nanti kita akan ulang kaji sikit berkenaan dengan mudhaf dan mudhafun ilaih dan kita akan lihat penggunaannya pada ayat Al-Quran. Saya setakat ini dahulu 10.30 dah. Jadi minggu depan kita tangguh pengajian minggu depan kerana kita menyambut hari raya Aidil-Adha. Kita akan sambung selepas daripada Aidil-Adha, raya Aidil-Adha. Jadi saya mengucapkan selamat hari raya Aidil-Adha lah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi insya-Allah kita akan jumpa. Jadi saya mohon maaf jika ada salah dan silap dan segala kekurangan yang baik itu daripada Allah Taala. Maka kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan. Terima kasih Ustaz. Selamat menyambut hari-hari Aidil Adha. Selamat menyambut.